Tok Imam pula umur 17. Makmum 71. Tok Imam Allah. Tok Imam ni takbir ke azan? Takbir je 20 harakat. Kau bayangkan kejap lagi dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kita duduk belakang. Malam ni habis. Habis dah, habis. Mufaraqah seluruh. More-more, lepas tu terus balik. Dah. Jaga-jaga niat tu. Niat ni merosakkan habis manusia. Kita tanya dia pasal apa hang baca panjang. Saya ni hafal Quran. Takkan nak baca pendek-pendek. Apa jemaah kata? Out. Muflis. Miskin terus di akhirat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas ruang dan peluang yang masih Allah bagi pada kita. Dan alhamdulillah kita bertemu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jutaan terima kasih kepada seluruh AJK Surau Perwaja yang sudi menerima persinggahan saya ni. Memang minggu keempat pada setiap bulan saya akan berada di utara semenjak belas tahun yang lepas. Okay. Setiap minggu keempat, hari biasanya hari Jumaat, Sabtu, Ahad dan Isnin. Baru saya balik ke Selangor. Tapi mandangkan ada jemputan kat sini, so saya datang hari Khamis. Kebetulan hari Khamis di sana tu kosong. Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini perjalanan daripada Selangor ke Kedah tak ada gangguan langsung. Kalau hari Jumaat memang ada problem. Tapi kalau hari Khamis memang santai-santai. Lagipun baru lepas kena saman, jadi laju tak laju lah. Okey, baik. Saya lahir tak jauh pun di Bukit Selambau. Kampung Paya Bendang, Batu Belacan, Bukit Selambau. Sekolah di SK Seri Wangsa di Bukit Selambau. Kemudian saya sambung mengaji di SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Masyhur di Pulau Pinang. Kemudian Allah mengajilah sikit-sikit gitu ya. Jadi tuan-tuan malam ni, puan-puan juga, kalau rasa nak bantah masa saya ceramah, angkat tangan, bantah terus. Ya, betul. Kalau rasa saya salah, pesan Saidina Abu Bakar tu macam tu. Kalau aku telah berselisih daripada Allah dan Rasul, bawa aku kembali kepada jalan Allah dan Rasul, sehinggalah kalau perlu perangilah aku sehingga aku dapat kembali. Sampai begitu. Maka kalau salah, betulkan insya-Allah. Kalau rasa nak tanya, tanya aja, angkat tangan dan tanya. Dah, itu saja. Insya-Allah, ya. Tajuk malam ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa dengar sunnah ni bila? Baik, saya rasa tuan-tuan agak jauh daripada saya. Jemput ke depan sikit boleh? Yang sini rapat sikit ke depan? Mari kita duduk rapat-rapat sikit. Duduk belakang nak buat apa? Mari duduk depan sikit. Esok lusa kita belum tentu dapat duduk dalam taman syurga lagi. Takut malam ni balik-balik mati rupanya. Jom kita rebut sikit peluang. Moga-moga Allah bagi kebaikan, insya-Allah. Jangan langgak kamera je. Ni semua tempat-tempat penting ni. Okey, insya-Allah tuan-tuan.
Allah dah pilih kita buatlah yang terbaik untuk hidup kita insya-Allah. Okey, baik. Pertama sekali, setiap kali kita dengar tentang sunnah, kadang-kadang kita pun tak faham. Kita duk ingat sunnah tu sunat. Kita punya duk ingatlah. Sunnah tu sunat. Pergi masjid sunat. Tu sunat. Ngaji Quran sunat. Itu sunnah. Bukan yang tu sahaja. Bukan yang tu sahaja. Haruslah difahami sebenar-benarnya. Dan kita selalu dengar juga sunnah Nabi ni bila? Pada bulan Rabiul Awal. Sekarang ni Rabiul Akhir dah ni. Rabiul Awal. Kita selalu dengar sunnah bila? Apabila datangnya Maulid Ar-Rasul. Lepas tu dah habis dah Maulid Ar-Rasul, lupa pula. Maka sebab itu elok juga tajuk yang dibagi pada malam ini tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, tuan-tuan, malam ni kita nak mengaji betul. Nak mengaji betul. Jadi kalau rasa tak berapa faham, angkat tangan terus tanya. Jangan simpan. Ya, insya-Allah. Sebab apa? Ada orang bertanya nombor satu dia memang tak faham. Bagus, lepas ustaz jawab dia tak faham. Dia faham dah. Walau rupanya masa dia tanya bukan dia tak faham, satu masjid tak faham. Jadi dia dapat pahala banyak. Yang kedua, dia dah faham. Cuma dia cakap orang tak nak dengar sebab dia bukan ustaz. Jadi dia tanya ustaz tu, bila ustaz jawab barulah orang ramai dengar. Oh betul le? Gitu. Dan yang ketiga, dia nak cek ustaz tu boleh jawab ke tidak, dia nak test. Hak nombor 3 tak payah tanya. Tu buang masa ya. Okey, baik. Yang pertama sekali, asas dari sudut lughah. Lughah tu apa? Bahasa. Dari sudut bahasa, sunnah tu apa? Jalan kehidupan. Dikaitkan macam tu, jalanlah jalan. Manhaj, jalan. Arah tuju, pedoman. Highway ke, jalan lama ke, itu arah kita nak pi. Itu sunnah. Dari sudut lughah. Tapi kita nak belajar secara orang awam sahaja. Bukanlah mendalam sangat. Sebab time kita pun bukannya panjang sangat. Lebih kurang sampai pukul 12 saja. Siapa nak tunggu-tunggulah, saya nak balik. Okey, baik. Seterusnya. Line tak elok sini. Okey, baik. Seterusnya. Satu dari sudut bahasa. Sunnah itu apa? Jalanlah, manhaj, arah tuju kita. Tapi kalau sudut pula, istilah dia yang sebenar sunnah tu apa? Sunnah itu, kata ulama, adalah setiap apa yang disandarkan kepada Nabi. Tu nombor satu. Setiap apa. Pasal apa hang solat? Sebab Nabi solat. Itu sandarnya. Kenapa hang rukuk macam ni? Sebab Nabi rukuk macam tu. Itu sandarnya. Kenapa hang buat macam ni? Sebab Nabi kata macam tu. Dia sandarkan kepada Nabi. Maka itu sunnah. Ya, itu sunnah. Ya, sama ada daripada perbuatan Nabi. Nabi buat macam ni, aku buat macam ni. Dan Nabi sujud macam ni, aku sujud macam ni. Itu perbuatan. Ataupun perkataan Nabi. Dah Nabi cakap begitu. Nabi suruh begitu. Nabi zikir begitu. Contoh lepas solat. Istighfar 3 kali. Kenapa hang istighfar 3 kali bukan 4? Sebab memang Nabi ajak 3 kali dengan mulut Nabi sendiri. Tu. Ya. Sama ada perbuatan atau perkataan ataupun persetujuan. Maksudnya ada sahabat buat, kemudian Nabi tak larang, Nabi setuju. Nabi tak larang. Maka itu, pertama sekali, setiap yang disandarkan kepada Nabi itu sunnah. Sama ada sandarannya perkataan Nabi, sama ada sandarannya perbuatan Nabi, atau sama ada sandarannya persetujuan daripada Nabi. Ya, dia kalau kita lihat itu bab yang kedua. Bab yang ketiga, seluruh hidup Nabi itu adalah sunnah. Sunnah. Saya ulang. Yang pertama, apa-apa yang bila disandarkan kepada Nabi, maka itu sunnah. Sama ada sunnah perkataan, sunnah perbuatan atau sunnah persetujuan. Yakni yang berlaku dalam seluruh kehidupan Nabi
alaihi wasallam sama ada sebelum atau juga selepas dia diputerakan menjadi rasul pada umur 40 tahun. Sebelum maupun selepas, walaupun bab ni ada khilaf sikit. So kalau kita nak faham apa itu sunnah, sunnah yang pertama apa-apa yang disandarkan kepada Nabi. Maksudnya hadis lah tu. Dah hadis kata begini, contohnya sama ada percakapan Nabi, perbuatan Nabi atau persetujuan Nabi. Yakni yang berlaku dalam seluruh hidup Nabi. Seluruh hidup maksudnya apa? Maksudnya sama ada Nabi ketika dia tidak diangkat menjadi Rasul. Umum 40 dan ke bawah tu 39 dan ke bawah. Ataupun dia selepas diangkat menjadi Rasul. Maka itu juga dipanggil sebagai sunnah. Lagi nak bagi faham macam mana? Sunnah itu apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat dan apa yang Nabi setuju. Dah, habis, selesai. Kan? Yang tu dulu. Baik, sampai dekat sini. Siapa nak tanya? Sunnah. Itu sunnah bukan sunat. Langkah masuk dalam masjid kaki kanan, sunat. Itu sunnah. Kan? Dia sunat bukan. Dia sunnah Nabi ni ada yang wajib, ada yang sunat. Sebab tu bila orang tanya, Ustaz, apa perbezaan hadis dengan sunnah? Hadis adalah khabar. Dia bagi tahu tentang sunnah. Hadis belum tentu sunnah. Ada hadis dhaif, ada hadis palsu. Jadi belum tentu sunnah. Tapi sunnah dah tentu sahih. Kan? Hadis belum tentu sahih. So hadis belum tentu sunnah, tapi sunnah dan tentu hadis. Selesai perkara. Faham gitu? Hadis ni contoh Nabi. Tadi saya, sebab tu saya punya perangai, bila sampai tempat baru, saya akan bawa sunnah Nabi yang jarang dibaca. Contohnya, dalam setiap rakaat ada surah Al-Ikhlas, Qul Hu. Kenapa buat gitu? Itu dakwah saja nak bagi tahu. Sebab perbuatan ini telah lama ditinggalkan. Sedangkan itu sunnah Nabi. Itu sebahagiannya. Okay. Kenapa tahiyat waktu rakaat terakhir tadi kita baca doa qunut? Sebab itu memang senjata yang diajar oleh Nabi untuk menentang tentera kafir yang terang-terang mengancam orang Islam, dan itu senjata kita dan sebagainya. Yang tu maksudnya gitu. So kita nak bawa semua itu kepada masyarakat. So, faham ya, kena bagi faham bahawa sunnah Nabi itu adalah percakapan Nabi, perbuatan Nabi dan persetujuan Nabi seluruh hidup Nabi sehinggalah kewafatannya dikala umur 63 tahun. Sehinggalah sampai wafat. Ketika wafat, Nabi SAW ambil kain dan jelum masuk dalam bekas, perahkan kain, lap muka, letak di kepala ketika dia nak wafat tu. Nak menunjukkan bahawa itu juga sebahagian daripada kaedah untuk mententeramkan orang yang tengah sakaratul maut. Sebab dia sedang berhadapan dengan macam-macam ujian pada saat itu, terutama hawa nafsu, dosa dan syaitan, yang buat dia supaya tidak menyebut syahadah ketika di penghujung hayatnya. Ya, jadi sunnah itu bukan hanya sunat. Macam mana Nabi solat fardu, macam tu kita buat. Yang tu yang fardu tu. Okey, sebab itu kita harus faham di situ dulu. Faham kita adalah apa itu sunnah? Sunnah adalah perbuatan Nabi, percakapan Nabi dan persetujuan Nabi. Yakni seluruh hidup Nabi, daripada Nabi lahir sampailah Nabi wafat. Seluruhnya. Macam mana kita tahu sunnah? Khabarnya daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh dengar tentang Nabi ni datang daripada mimpi tok guru, tak boleh terima. Seorang tok guru mimpi, seorang tok guru mimpi, seorang tok guru mimpi, akhirnya macam-macam cerita datang. Zaman sekarang pelik-pelik.
Nabi ni jumpa Allah sekali je ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tapi ada tok guru dia jumpa Tuhan satu malam 7 kali. Tu pun pengikut ramai, bayangkan manusia pelik. Kan ya? Jadi kita kena belajar macam mana hujah kita yang itu. Apa Nabi cakap, itu sunnah. Apa Nabi buat, itu sunnah. Apa yang Nabi tidak larang, sedang Nabi memandang itu, persetujuan Nabi itu sunnah. Ya, selama dalam hidup Nabi itu semuanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita boleh rujuk dalam kitab Qawaidut Tahdits, ya, di muka surat 61. Selesai yang tu, kita faham bahawa sunnah itu dia. Ya, bukan okey ni sunat ni sunat. Sunat belum tentu sunnah. Hadis belum tentu sunnah. Kenapa? Sebab takut ianya adalah dhaif, ianya adalah palsu, ianya adalah maudhu'. Ya, bukanlah dia menjadi sunnah. Okey. Jadi kesimpulan bab ni dulu, tolong faham. Kalau tak faham, angkat tangan dan tanya. Don't worry and always be happy. Ya, kalau tak faham tanya. Kesimpulannya, kata ulama jumhur, setiap perkara yang disandarkan kepada Nabi itu, sama ada cakapnya, buatnya, ataupun takririyahnya, persetujuannya, maka itu adalah sunnah. Tetapi dia tidak boleh menjadi sunnah sehinggalah khabar itu dipastikan sahih terlebih dahulu. Contoh, orang perempuan pernah tak dengar hadis, sesungguhnya wanita yang tidak menutup aurat di dunia ini, maka di akhirat nanti dia akan dimasukkan dalam neraka yang paling dalam sekali. Contoh dulu. Jangan marah ustaz. Tu kan, contoh dulu. Sesungguhnya kemudian dia akan ditarik rambutnya dengan 70 hasta. Diletakkan cangkuknya di sana, di sini. Yang tu bukan kata palsu hadis tu. La asla lahu, tiada asal usul. Kita bab mengukum orang, cari yang paling teruk sekali. Diri sendiri tak perasaan. Sebab tu, tolong kita ni lah kita yang ngaji ni, tolong jangan ada perangai cepat menerakakan orang. Neraka macam awak seorang ahli syurga. Tak boleh. Sabar dulu, jangan taksub sangat. Jangan mudah membatalkan orang. Itu satu perkara juga. Kan baru-baru ni orang perempuan kan tengah viral. Orang yang pakai telekung. Kan baru ni viral kan ya. Telekung tu. Akhirnya makcik tu kata, ustaz, saya pakai telekung ni daripada umur saya 5 tahun dah belajar pakai telekung. Saya dah solat umur 10 tahun contohnya. Sekarang dah 78 tahun. Kalau tak sah macam mana cerita? Kalau nak qadha macam tak ada harapan dah 78. Esok lusa dah nak mati. Tu kan. Tak, adalah perbincangan dia. Ya, jadi hati-hatilah. Kalau telekung orang perempuan di Malaysia ni tak ada masalah. Sebab telekung dia labuh. Jadi masa angkat tangan tu, tak adalah terdedah lengan tangan tu. Tak ada terdedah. Ya, insya-Allah. Jadi kita kena faham dari sudut itu, ini jangan ada ketaksuban di dalam bab-bab tertentu, dan dalam agama dia tak boleh taksub dalam geng dia saja. Tak. Dalam agama dia tak boleh pakai itu. Dalam agama dia pakai macam mana? Kenal Allah, kenal Rasul, kenal Islam. Berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu. Dia tak boleh pakai tak. Tok Guru kata macam ni. Tak. Bukan. Apa pun manusia cakap, kalau bersalahan dengan sunnahnya Nabi, maka tak boleh terima. Kita katalah dekat depan ni, ada orang datang ceramah. Pakainya seluar biasa je macam ni. Seluar biasa je dia pakai. Ini kira okey lah tu baju kurta. Nampaklah beriman juga kan. Katalah dia pakai baju pewajar je. Zub gitu, t-shirt aja. T-shirt pun percuma pula tu. Dia datang duduk sini dan dia mengajar kita tentang Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Wajib tak kita percaya pada dia? Wajib. Atau satu lagi, tak tahu daripada mana kita ambil, datang jubah aja 3 lai. Sekali sarung satu yang tak ada butang.
sarung 2 yang ada butang, sarung 3 yang jacket style. Serban ni ulama pakai 3 hasta, dia pakai 9 hasta. Nala reka. Nabi kadang-kadang bawa ridak 1 je, dia ridak 3. Kanan 1, kiri 1, tempat sujud 1. Tapi dia datang bercakap berlawanan dengan hadis Nabi, berlawanan dengan Al-Quran. Ikut ke bantah? Bantah. Jadi kita bukan penting, alah simple lah, tolong faham. Jangan bangga sangat dengan jubah kita pakai ni. Abu Jahal masuk neraka, tapi pakai jubah dia. Kau jangan main-main. So janganlah bangga sangat. Kan ya? Jadi kadang-kadang kita tak faham. Casing tak penting. Handphone kita ni, casing tak penting. Orang perempuan casing, bunga-bunga. Segala macam kan casing. Tapi nak tekan ni, 3-4 kali tekan tak jalan-jalan lagi. Hang. Tu kan ya. Jadi tu casing tak penting. Yang paling penting berapa ruang gig yang ada kat dalam tu. Itu. Jadi tubuh badan kita, bila kita nak berubah, awak tak nak pakai jubah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kan ya? Pakai je pakaian yang menutup aurat, bersih dan kemas. Udah, datang masjid. Selesai. Ustaz boleh tak jadi imam pakai seluar panjang dengan t-shirt? Boleh. Dia tutup aurat. Janji t-shirt tu kemas, tak ada tulisan yang pelik-pelik. Udah. Lebih baik. Sebab dia bacaan Al-Quran, dia lebih baik daripada makmum yang pakai jubah tu. Kaedah memahami itu penting. Ya, tuan-tuan puan-puan, jadi kita percaya bahawa itulah sunnahnya Nabi, yakni hadis yang memberi khabar tentang Nabi buat sekian-sekian. Itu sunnah. Nabi cakap sekian-sekian. Ataupun Nabi mengakui beberapa keadaan. Maka itu juga adalah sunnah. Tapi haruslah bersandarkan hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Ni, kita balik kepada yang ni. Pastikan tidak ada percanggahan. Saya ulang balik bab kedua. Dr. Yusuf Qardawi menyatakan, kalaulah kita nak faham sunnah itu, sunnah yang betul-betul daripada Nabi, percakapan, perbuatan dan pengakuan Nabi, perlu tengok hadisnya sahih ke tidak. Satu. Kedua, cara faham hadis tu datang daripada siapa? Alim ulama yang benar-benar memahami. Bukan kita. Kita yang baca Al-Quran dalam Al-Lughatul Arabiyah, faham Al-Lughatul Malayuiyah, Wal-Lughatul Jawariyah. Ni tak boleh. Kan? Dan yang ketiga, hadis yang datang itu tiada percanggahan. Tiada percanggahan. Contohnya, bab tadi tu, yang buat bubur Ashura tu kan, memang salah dah. Kemudian disebut pula dalam kitab tu bahawa ketika turunnya Nabi Nuh, maka mereka itu bersyukur kepada Allah dan kemudian mereka tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali. Sedangkan Baitullah itu dibina oleh Nabi Ibrahim. Tu. Sebab tu hadis palsu ni, salah satu daripada kepalsuannya boleh terbukti bila? Apabila dia bercakap, bercanggah sejarah dan tarikhnya. Itu palsu lah tu. Gitu. Okey. Baik. Yang ketiga. Ada soalan? Saya tak pasti tuan-tuan faham ke tidak. Tapi nampak muka macam stres sikit. Nampak macam mana ni? Okey. Okey, kesimpulan, 2 kesimpulan. Yang pertama, sunnah itu, apa dia sunnah? Apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat dan apa yang Nabi persetujui. Maksudnya sahabat buat, Nabi tak buat. Tapi dipersetujui. Contoh lagi. Bila? Baik. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kemudian tiba-tiba Nabi dengar, orang belakang sebut, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Contoh. Nabi tak ajar tu, Nabi tak ajar. Maka selepas solat, Nabi pusing. Boleh aku tahu siapa yang sebut tadi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi? Kawan ni dalam keadaan takut tu mengaku jugalah. Sebab suara dia tu kan. Satu-satu, saya ya Rasulullah, risau takut kena marah. Dia pun tanya, ya Rasulullah, kenapa? Kerana ketika kamu membaca tu, Allah buka pintu langit, turun rahmat kepada kamu.
dengan banyaknya rahmat, 30 malaikat berebut-rebut menulis banyaknya pahala yang kamu dapat. Maka ketika itu, sahabat buat. Nabi tak buat. Tapi disebabkan waktu itu, ada lagi Nabi yang boleh sempurnakan. Itu betul ke itu salah? Maka bolehlah. Sekarang kau jangan tambah-tambah. Bayangkan kalau setiap orang tambah. Azan contohnya. Kan patut Allahu Akbar tu ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Dia tukar gitu. Tak boleh lah. Contoh. Kan? Ya. Kalau dulu sahabat dia buat gitu kenapa? Sebab banyak di antara mereka baru masuk Islam. Dan bila dia buat tersebut, maka Nabi yang Nabi larang. Tapi bila yang Nabi biarkan. Itu nama takririyah. Persetujuan. Percakapan, perbuatan dan persetujuan Nabi. Ya, itu semuanya adalah sunnah. Tetapi dia menjadi sunnah bila? Dengan 3 keadaan. Pertama, khabarnya mesti sahih. Maksud hadisnya. Kedua, cara memahaminya betul. Bukan faham mengikut puak-puak tertentu. Ya, GISB. Dia ambil hadis, bantu dia je. Contoh, puak ni ambil hadis yang sokong dia je. Hadis lain dia tak ambil. Tu perangai Syiah juga tu. Syiah ambil hadis yang sebahagian je, yang lain dia tak terima. Itu kita kena faham juga. Okey? Baik. Jadi itu kaedahnya. Bukan semua sunnah itu, bukan semua hadis itu sunnah, tetapi semua sunnah itu adalah sahih. Clear. Tu tak ada masalah. Ya? Baik. Sunnah pula terbahagi yang kita kata tadi itu sunnah qauliyah, iaitu sunnah perkataan. Ya, sunnah perkataan. Al-qaul. Ya, sunnah ini macam mana? Contohnya Umar Al-Khattab radhiyallahu an bersabda bahawa menyatakan bahawa Nabi bersabda. Apa Nabi bersabda? Kan menggunakan lidah dia. Innamal a'malu bin niyat. Sayyidina Umar kata sesungguhnya amalan kita ni berteraskan sunnah Nabi. Apa kata Nabi? Itu sunnah Nabi. Apa kata Nabi? Nabi bersabda innamal a'malu bin niyat. Contohnya, apa nama? Hendaklah ketika kamu beramal itu nilaiannya adalah niat. Kalau ikhlas dapat. Kalau kamu tak ikhlas, yilek pucik. Ya. Tu imam kadang-kadang bulan Ramadan. Saya selalu kata gitulah. Bulan Ramadan tak lama lagi dah ni. Tak lama dah kan ya. Raya bulan 3 rasanya. Duk kira raya je. Puasa tak ada. Tu kan. Ni ada dah. Dah anak-anak saya pun macam tu. Papa, baju tahun ni warna apa? Dia orang panggil papa tapi belum miskin lah. Okey, baju dia bercakap dah. Tapi biasalah fitrah manusia. Saya kata tak apa, boleh kita beli baju baru, warna cantik-cantik, bubuh warna pelangi pun boleh. Daripada atas sampai bawah 7 warna, boleh. Tapi puasa bagi elok lah. Nah, Ramadan ada solat tarawih. Solat tarawih ni tuan-tuan, kita ada 2 jenis jemaah. Satu jemaah biasa. Jemaah biasa ni ada 2 saf je. Yang sambung sampai ke belakang tu jemaah luar biasa. Setahun dah ruyuk. Tak tahu pergi ke mana. Tapi tiba-tiba timbul balik. Jadi Tok Imam, dia tak bolehlah penatkan makmum tu. Tok Imam pula umur 17. Makmum 71. Tok Imam, Allah. Tok Imam ni takbir ke azan? Takbir je 20 harakat. Kau bayangkan kejap lagi dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kita duduk belakang. Malam ni habis. Habis dah, habis. Mufaraqah selu, more-more, lepas tu terus balik. Dah. Jaga-jaga niat tu. Niat ni merosakkan habis manusia. Kita tanya dia pasal apa hang baca panjang. Saya ni hafal Quran. Takkan nak baca pendek-pendek. Apa jemaah kata? Out.
Muflis. Miskin terus di akhirat. Ada orang hafal panjang. Banyak dia hafal. Tapi tak. Bila dia ramai-ramai ni, dia bagi simple je. Pasal apa simple? Nabi ajak macam tu. Sunnah juga. Wahai imam, kata Nabi dalam hadis Muslim. Sahih. Hadis An-Nasai pun ada. Sahih. Pandanglah jamaahmu terlebih dahulu sebelum memulakan salat. Lepas tu imam ni dia terus pandang ke belakang. Jenguk Allah. Yang ada pun bakal-bakal jenazah. Ujung kencing manis. Sebelah darah tinggi. Tengah go out, gout. Ni apa lagi? Sakit jantung. Belakang asma. Spray. Spray. Tu. Kata Nabi, ringkas dan mudahkan bacaanmu, wahai imam. Tu yang diajak oleh Nabi. Ringkas dan mudahkan bacaanmu. Tapi ketika kamu solat sendirian, maka bacalah panjang mana yang kamu suka. Tu imam pun merapu. Masa orang ramai dia hentam surah Yasin. Kita duduk kat belakang, lain macam ni. Nak keluar, kita pakai jubah. Kan? Betul. Nak keluar, serban kita pun besar. Nak keluar, tasbih kita tu dia punya panjang letak depan tu. Takkanlah ahli tasawuf nak keluar. Tu kan. Terpaksalah terima. Sedangkan kita tu gaun. Dan time solat sendiri. Inna a'tainakal kautsar. Tu. Sebab tu ada tu imam masuk neraka, makmum masuk syurga. Saya cukup takut. Kalau boleh saya tak mau jadi imam. Tapi mereka suruh. Sungguh. Kenapa? Tu kena faham dulu. Kalau kita nak baca panjang boleh tak? Boleh. Tapi syarat minta izin dengan makmum dulu. Makmum kata macam mana? Kami ni satgi nak masuk kerja. Solat insya' contohnya kan. Kami sat lagi nak masuk kerja. Ni nak pergi hantar anak pergi tadika. Tadika pula malam pergi tadika apa. Hantar anak pergi balik asrama ke apa begitu begini. Kita tak boleh sebenarnya. Tu kena faham. Akhirnya ada orang solat tapi masuk neraka. Lamban tu saya minta maaf lah orang perempuan. Bukan orang perempuan sini. Tempat lain tu. Pukul 4:30 pagi. Ini cerita betul. Cerita betul. Pukul 4:30 pagi. Saya balik daripada Kelantan sampai lebih kurang 4:45 macam tu lah. 4:45 gitu. Ingat subuh masa tu dekat-dekat pukul 6 baru masuk. Di Selangor. Jadi macam mana lah balik ceramah di Kelantan. Bolehlah lepak dulu kot. Tak kepala kot lena sat. Kan tak ada lah. 4:45 tengok tik. Dia bunyi tik. 2-3 kali duk bunyi. Apa dia? WhatsApp. Kita takut bila diulang-ulang hantar ni, takut ada kecemasan. Sebab saya setiausaha khairat kematian. Menguruskan jenazah. Tu kan. Ni kita pun dah rupa jenazah ni kita ni. Kan. Tak apalah dia pun tengok-tengok. Assalamualaikum Ustaz. Perempuan tanya soalan ni cukup bagus. Orang lelaki tak tanya, mereka ulama. Tu kan. Okay. Perempuan ni bagus mereka tanya soalan. Tapi patutlah sikit. Dia bagi salam. Assalamualaikum Ustaz. Saya cuma nak mengucapkan terima kasih. Terima kasih apa pukul 5 pagi? Kau tak reti tidur ke? Kalau hang pun tak tidur, hang tak tahu Ustaz pun nak tidur. Hang ingat Ustaz malaikat ke? Saya nak ucap terima kasih kerana didikan Ustaz. Alhamdulillah. Dia hantar gambar tu, gambar sejadah Quran. Duk ada depan tu. Tapi gambar dia tak ada lah. Macam dia duduk situ, dia ambil gambar macam tu. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz punya pesanan saya dapat buat. Selesai 11 rakaat tahajud. 8+3. Kan? Masa dia buat tu, bukan kata Ustaz tak tahu. Laki dia pun tidur. Laki dia pun tak tahu. Masa tu besar pahala. Dia hantar-hantar pergi kat Ustaz dia. Yilik, pucik. Habis terus ya. Tu. Tak payah. Jangan cerita kat orang amal kita. Dah. Lagi tu kita malu. Sebab amal kita pun sikit je. Nak cerita kat orang pasal apa. Jangan. Tambah-tambah orang perempuan. Bila awak bercerai contohnya. Lah ni kan musim artis cerai. Tak kisahlah fatah ke kembali ke patah ke gitu gini. Tak apalah siapa pun janganlah. Kan ni apa pun.
Dah jangan duk buka-buka keaiban tu tak. Saya pesan orang perempuan tak payah ambil berat sangatlah pasal artis. Pasal apa ustaz? Kami kesian kat depa. Kesian apa? Masa depa kenuri ada panggil hang. Betul ke? Masa depa kenuri ada bungkus nasi biryani bagi ke tidak? Tergedik-gedik kita. Ni jiran kita panggil kita kenuri berapa puluh kali. Ada kita pergi bagi gula satu bungkus ke apa ke? Tak ada. Al-bakhilun wal kedukutun. Ya. Ya Allah. Tu manusia. Cukup lah. Tak payah duk ambil peduli sangat pasal itu. Kalau kita nampak sesama Islam, tak kisahlah mereka artis ke apa. Kalau mereka ada masalah, doa yang terbaik. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammin bil khair. Ya Allah, jangan kau susahkan dia. Mudahkan dia. Dan akhirkan kebaikan untuk mereka. Sudah. Kan? Tak payah buat video. Fatah, saya masih single. Muka tak malu. Siapa nak kat hang? Betul contohnya. Ya Allah, kan ya? Jadi tak payah buat pelik-pelik. Tak, kita nak bagi faham. Tuan-tuan, saya ni PA saya ni yang baju biru ni, Ustaz Arifin, yang baju biru tu. PA saya utara dengan Penang dengan Kedah lah. Okey, jadi dia tahulah. Kita duk bagi tahu. Saya ada sekolah tahfiz. Anak-anak macam ni besar. Umur berapa dik? Lah. 9 tahun. Ingatkan lupa umur dia dah gitu. Takut sebut 91. Kan? Umur 9 tahun. Okay. Sekolah saya masuk umur 10 tahun. Tak belajar akademik. Ambil Quran, belajar agama. Sampai umur 16, 17, buat SPM, fast track. Alhamdulillah, boleh, tak ada masalah. Anak-anak ni umur 10 tahun, dia masuk 3 bulan ni, juzuk hak belakang tu. Al-Thalathun, juzuk 30. Terus, selesai. Tok Wan dia tu, dia masuk baru 3 bulan. Tok Wan dia tinggal 3 bulan dia nak mati. Tak apa-apa. Ya betul. Allah. Ni. Anak-anak ni. Ya Allah. Kita. Tok Imam duduk depan. Kalau anak-anak tahfiz duduk belakang Tok Imam. Tak ada masalah. Tok Imam ni baca. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Kalau dia ulang yang tu, tanda dia lupa. Wajannatin arduhas samawati wal ard. Dia gambaran gitu. Tapi kalau anak-anak tahfiz ada di belakang, dia tak ada masalah. Wajannatin arduhas samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Selesai. Tapi kalau kita ni ada belakang Tok Imam, sebelum Tok Imam lupa, kita dah lama lupa. Ya, kadang hidup 70 tahun, doa tidur tak apa-apa. Apa kita buat benda tak? Lagu Hindustan, ya. Kami orang Bukit Selambau dengan Hindustan, sepupu. Betul. Sepupu. Motong getah setiap bulan. Satu kali dia mesti ada wayang pacak dalam estate. Tengok MGR, Rajis Khana, apa segala macam lah masa tu kan. Ni kita pergi berjalan. Masjid, jemaah semua cicak. Masjid ada, tapi jemaah dia semua cicak. Tapi tengok wayang pacak ramai sangat-sangat. Jahil lah waktu tu. Waktu tu kalau pergi sekolah, pakai kepiah, pakai songkok, tu ustaz. Kalau yang pakai tudung tu, ustazah. Hak lain cikgu Islam tu. Sanggui, KLCC, 6 tingkat duduk belakang. Tapi lah ni Alhamdulillah. Berjalan 5 km nak tengok cerita Hindustan. Balik lagi 5 km. Pi. Nak pi pesta Sungai Nibung, Pulau Pinang. Curi skrap pokok orang. Ya. Dia keluar pula fatwa pula di kampung. Hampa kalau nak curi, jangan curi pokok Melayu. Tu dia lagi. Tu fatwa sesat tu. Duk ulang tengok Hindustan sampailah kita hafal. Vadakaron nahi chodo gitu merasar jahatum ho wahame bihu. Sambung. Ya, betul. Tahun 85 tujhe dekha toi jana sanam
प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरे बाहों में मर जाए हम. Bini keluar daripada dapur. La 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 la. Tu. Laki bini Bollywood. Ya Allah. Nah, kita mengajilah sikit bab ni. So betulkan amal kita tu niat bagi betul. Itulah kata Sayyidina Umar kata bila Nabi kata, tu Nabi kata, susunah mulut Nabi lah. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amalan kita berpandukan kepada niat. Kalau niat hang untuk cari manusia, maka hang dapat manusia. Hang tak dapat Allah. Contoh lagi. Kita orang Melayu di Malaysia ni, kitab Riyadhus Salihin memang menjadi rujukan kita. Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Saraf bin Muri bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahmatullah alaih. Imam Nawawi ni ada satu bahagian hadis Nabi yang dia bawa riwayat Imam Muslim tentang orang yang rosak niat dia. 3 golongan buat amal masuk neraka. Golongan pertama siapa? Golongan pertama syuhada, orang yang mati syahid. Pi perang lawan dengan tentera kafir, mati. Naik hari kiamat Allah tanya, sedang dia maha mengetahui saja Allah tanya, wahai syuhada, hang pi perang itu apa hang buat? Aku perang kerana-Mu ya Allah. Aku perang sungguh-sungguh. Aku menggunakan kependekaran, kepahlawanan dan kehulubalanganku untuk mencari redha-Mu. Allah kata, kadzabta, hang pembohong. Masa hang pi perang, niat hang harap menang, dapat harta rampasan perang daripada musuh. Niat hang nak dapat pangkat PGB, pingat gagah berani, dapat anugerah Datuk dan Tan Sri contohnya. Allah hempah wajah dia di tanah, Allah seret lalu campak dalam api neraka jahanam. Syahid masuk neraka. Kita yang syahid time khutbah ni macam mana gaya? Syahid. Dengar qad qamati solah aja. Kan tu satu. Yang kedua, ahlul Quran. Baca Quran ni tak tangan ni tak kena buh di sini, tak kena segala macam, masuk pertandingan merata-rata lah. Kira dialah juara segala juara. Kan? Di akhirat nanti Allah tanya, wahai qari dan qari'ah, hang buat apa dengan surah kami bagi? Ilmu yang kami bagi, hang buat apa? Al-Quran yang kami bagi. Dia kata, aku menggunakan suara anugerah-Mu ya Allah untuk membesarkan Al-Quran, mengimarahkan, mengajak dan segala macam, dan aku mencari redha-Mu. Allah kata, kadzabta, hang bohong. Ketika hang baca Quran, hang mau diangkat menjadi juara dan dicop sebagai qari terbaik daerah gurun. Contoh. Tu kan. Ya, qari terbaik perbandingan seantero perwaja. Contoh. Gitu. Maka dia sama juga orang yang baca Quran pun kalau niat dia salah, Allah hempah wajahnya lalu seret lalu campak dalam api neraka jahanam. Apatah lagi yang kita ni jenis baca WhatsApp tak baca Quran ni macam mana gaya? Baca WhatsApp ni tuan-tuan, handphone ni, tolonglah abai sikit. Tengok, bangkit pagi tengok, habis umur setengah jam. Pi makan-makan, pegang-pegang pula, habis umur lagi setengah jam. Dah lah umur tinggal 2 hari lah. Cukup-cukup lah sikit-sikit. Perempuan tak payahlah ambil gambar sangat. Orang tak tengok lah gambar awak. Gambar dia tu ada 20, gambar laki dia 1 ya. Orang perempuan ni dari segi hukum lebih tersembunyi, lebih mahal di sisi Allah. Tu orang perempuan. Orang lelaki pula lah ni tak ada gambar langsung. Ambil gambar pun orang tak mau tengok. Tu. Sebab tu orang lelaki Facebook dia ada 12 orang AJK masjid. Orang perempuan bini dia bukan AJK, 1,200 orang. Tak tahu main mana, tak tahu. Jadi kita ni orang lelaki, dia sepatutnya ke depan. Minta maaf lah orang perempuan lah ni. Geng-geng marhaban, geng baca Yasin. Marhaban dah tak sedap, tukang baju kerja mereka. Ya sungguh. No geng-geng rombongan. Tu saya tiap-tiap bulan duk mengajak dekat Merbuk Al-Bushra.
kuliah hari apa Ustaz kita? Ahad. Hari Ahad. Tiap-tiap pagi Ahad lah. Tiap-tiap pagi Ahad yang keempat. Sekali ni lah. Ahad ni lah. Macam tu. Kan Al-Bushra ni boleh kata setiap kali saya pergi ceramah ada rombongan sampai nu jauh-jauh. Tapi yang mai semua perempuan. Tanya laki mana tinggal di rumah. Apa kakak perangai macam ni? Kalau nak buat rombongan bawa berdua. Saya pesan dengan sahabiah saya. Ustazah Muzayyanah Abdullah. Ustazah Zai. Talk tu Aikim tu dengan Ustaz Azwan. Saya pesan kat Ustazah, buatlah rombongan berpasangan. Dalam bas tu ada 44 tempat. Jadi buatlah 22 pasangan. Bawalah mereka pergi merata-rata. Pasal apa? Sebab mereka pun tak lama lagi mati. Seorang tu mati. Bila dah mati dah, baru buh gambar dekat handphone. Nak buat apa lagi? Masa ada, tak buat peduli. Ni dah mati dah buh gambar besar. Tulis, engkaulah syurgaku. Muntah. Baca. Masa ada, hang buat tak peduli. Iya. Kadang-kadang manusia. Samalah kita anak-anak. Yang ada mak pak. Mak pak dah mati baru sebut dialah syurgaku. Masa hidup derhaka. Khidmat. Kadak dan sebagainya. Dengan mak bapak ni kasar. Dia manusia. Manusia disuka memori zaman lah ni. Ada majlis, sibuk buat rakaman. Sehingga dia tidak menikmati saat itu. Sedangkan Allah mengutus manusia bukan untuk memiliki di dunia ni. Sekadar untuk menikmati sahaja. Kita nikmat bagi elok-elok. Nah, jadi, gambaran yang disebut bahawa contoh dia macam mana? Sunnah Nabi berhubung dengan yang mulut ni. Yang sebutan pakai lidah ni apa dia? Sunnah percakapan Nabi adalah bila Nabi kata, innamal a'malu bin niyat. Maka yang tu, Nabi suruh jaga niat. Itu sunnah. Siapa tak jaga, sia-sia. Sebab tu yang pertama sekali adalah orang yang masuk neraka, syahid, syuhada. Yang kedua, ahlul Quran. Ya, berapa ramai ahlul Quran sekarang ni buat kelas Al-Quran, ya, buat pengajian Quran dalam hotel. 1 jam 13,000. Ni hampa nak mengaji ke nak berniaga? Buka kelas tahfiz intensif. 3 hari 2 malam, 1,800 satu kepala. Patutlah kaya mereka. Boleh beli tanah ni berpuluh-puluh ekar. Kan? Dah. Bukan macam tu. Bukan tak boleh letak harga. Tapi berpatutanlah sikit dengan tenaga kita tu. Hang bagi makan apa budak tu 2 hari. Sampai cas sampai 1,800. Saya sekolah saya tuan-tuan. Pelajar kami makan satu kepala RM600. 1 hari RM20. 3 kali makan, cas dia RM20. Patutnya kami ambil yuran RM600. Saya ambil separuh ya, RM300. Hak 300 lagi, saya guna duit saya sendiri. Sampailah anak-anak tak pernah ke Bulog. Allah utus ni macam-macam. Tambah-tambah pelajar lelaki, makin berisi. Hafal kurang. Ya. Pelajar perempuan, cukup cepat, 30 juzuk. Hak terbaru umur 14 tahun. Kita lelaki bukan kata 14, 44, duduk macam tu lah. Tu, jadi kita tak mau. Maka ambil perkara pertama, itu cara dia. Bila Nabi kata kena ikhlas, maka itu sunnah Nabi. Kita projekkan diri kita supaya jadi ikhlas. Yang kedua, sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi ni, contoh Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Tu perbuatan dia tu. Nabi rukuk macam mana? Tuan-tuan, saya baru habis program dengan Rizda. Rizda HQ di Jalan Ampang. Program sepanjang siang, 8 pagi, 5 petang. Ya, buat apa? Bengkel solat mengikut sunnah Nabi. Ya, pulun buat betul-betul. Dan kalau kita tak jaga bab solat, sedangkan persoalan solat ada persoalan yang paling awal sekali akan ditanya oleh Allah di akhirat. Apa benda? Ni. Sami Allahu liman hamidah. Berapa ramai kita test, dia baca Sami Allah. Allah dia guna huruf alif. Sepatutnya guna huruf ain. Sami Allahu liman hamidah. Berapa besar serban dia. Berapa banyak jubah dia.
Tapi dia baca Sami Allah. Sin, Mim, Ain dia buang. Dia ganti huruf alif. Rosak bacaan dia. Patut Sami Allahu liman hamidah. Berapa ramai lagi orang baca Quran dan tak usaha belajar. Kalau dia belajar, dia salah tak apa. Tapi dia tak belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alla billah yilla. Siratal ladzina an'amta an'am. Tak boleh. Mana ada qalqalah kat sana. Jadi sebab tu, usaha. Ustaz, saya takat ni yang Allah bukan nak tengok kejayaan kita. Tapi Allah nak tengok usaha kita. Ada buat ke tidak? Dah cukup. Ya. Jadi ini perbuatan. Bila mana Nabi solat, maka kita ikut perbuatan Nabi macam tu. Kalau Nabi rukuk gitu je. Nabi angkat takbir gini, Allahu Akbar. Yang awak angkat begini kenapa? Allahu Akbar. Rupanya Tok Guru silat. Ada. Kita jumpa. Ada saya jumpa Allahu Akbar. Tangan kiri duduk di atas. Kemudian lepas tu baru dia turun. Dia kata, saya ikut satu hadis yang Tok Guru kami bagi. Apa hadisnya? Hadis seorang sahabat yang solat begini, kemudian Nabi tegur, kemudian baru dia tukar. Jadi saya ikut macam tu. La ilaha illallah. Betul lah sebab sahabat tu baru masuk Islam. Hang ni siapa pula nak tegur? Dia hang buat silap macam tu. Tu kadang-kadang manusia. So, ikut sunnah Nabi. Kan? Itu paling baik. Contoh. Kita bangkit pagi. Sunnah perbuatan Nabi. Apa perbuatan Nabi? Baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kita hidup sampai tak apa-apa doa bangkit tidur ni pasal apa? Tidur lama dah. Bangkit tidur pun lama dah. Tak apa agak. Tu contoh. Lepas tu Nabi basuh tangan 3 kali. Itu perbuatan Nabi. Pasal apa? Nabi kata waktu hampa tidur, hampa tak tahu tangan hampa pergi mana. Garu itu, garu ini, garu itu, garu. Ada orang tidur pegang anu sampai jaga. Takkan bangkit-bangkit buat cekodok pisang ramai macam ni ya. Ya. Istinsyak ayak masuk dalam hidung, ambil ayak, sedut dan buang 3 kali. Kenapa? Sebab setan beranak pinak dalam lubang hidung kita. Lubang hidung kita ni bukan setan 2 daerah, 2 negara. Patut susah nak amal. Nak bangun tahajud susah, nak baca Quran susah, nak zikrullah susah, segala macam susah. Ya. Baik. Jadi kita buat yang tu, sunnah perbuatan. Dan juga sunnah yang ketiga adalah sunnah takririyah yang saya dah bagi tahu tadi tu. Nabi tak buat. Tapi sahabat buat. Sahabat buat yang baca tadi tu, yang doa tadi tu apa? Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Nabi tak baca, tapi Nabi dengar. Kemudian Nabi mengiyakan. Maka itu persetujuan Nabi. Kalau yang tak elok, Nabi akan larang dan jangan buat. Kan? Law ni kenapa kita tak boleh buat? Sebab tak ada dah Nabi. Siapa nak tegur kita? Contoh tu, kalau kita solat mengikut cara kita. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarak tu kan. Baca tahiyat dulu. Kan? Ikut saya lah Ustaz. Sebab saya pergi mengaji dengan Tok Ayah. Dia kata. Lah kita kan belajar. Tok Ayah lah, Tok Wan lah, Tok. Saya pernah beberapa kali pergi masuk sama dengan pemandu saya. Sebelum pemandu saya berhenti hari itu. Pemandu saya orang Pendang. Dia berhenti sebab dia dapat tawaran pegawai TUDM. Lah ni isteri saya lah. Isteri saya dia tak boleh solat sebab tu ada dalam kereta. Lepas tu dia kena siapkan report untuk hantar kepada Jabatan Agama Islam. Waktu-waktu ni kita kena hantar report sekolah tahfiz. Kami kadang-kadang pergi cari tempat-tempat yang orang duk kata ustaz nak mengaji ustaz. Pergi tang mana? Masjid mana? Kami tak mengaji di masjid. Pondok pun tak, tahfiz pun tak. Tapi kami mengaji di rumah Tok Guru, hak dalam hutan sikit tu. Pipi ke Tok Guru tu, isap gudang garam, perak perut. Tengok dia gudang garam, hancur habis. Tu baju tak pakai. Pakai topi koboi. Sila tu dengan seluar jin. Kepala tali pinggang tu dia punya tanduk macam tu. Subhanallah. Ha. Tak tahu mai daripada mana. Tu pun pengikut ramai. Kena bayar yuran pula tu nak masuk.
Ni yang main masjid peri ni tak mau. Lepas ceramah ada makan pun tak mau main. Lepas makan boleh bungkui pun tak mau main. Tu orang perempuan, dia pun main bawa beg. Dalam tu ada plastik dengan kertas siap-siap dah. Dia pun tahu, dia pun buat preparation dah. Ya Allah, kan? Jadi itulah kita nak bagi tahu. Dan ada ke tidak perintah? Sikit lagi boleh? Sikit lagi. Sikit, tak panjang pun ceramah saya, tak panjang pun. Okey, baik. Saya pun tak ada rehat ni tadi. 4 jam, 4 jam lebih lah juga tu. Ya, perintah ada ke tidak? Ada. Perintah supaya kita ikut Nabi. Ada. Kalau kita pilih 1-2 ayat Quran. Kalau ikut banyak lah, banyak. Kalau nak baca yang banyak tu panggil sekali lagi lah nanti. Okay. Dalam surah An-Nisa, surah keempat. Lepas ni kalau nak panggil ambil nombor telefon Ustaz Arifin. Senang ya. An-Nisa surah keempat, surah perempuan ayat 59. Allah perintah ni. Apa Allah perintah? Ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman. Ni. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taat pada Rasul, taat pada pemimpin kamu yang dilantik secara sah. Dan pesanan ni pesanan apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Bila mana kamu ada sesuatu percanggahan pendapat, baliklah kedua kamu kepada Allah dan Rasulmu. Tu sebenarnya. Kita duduk bincang. Tak, puak ni kata macam ni, puak tu kata macam ni, puak ni kata macam ni, puak ni kata macam ni. Masing-masing keluar macam tu. Akhirnya orang Islam jadi tak kuat. Tak, dua-dua tu kena mengalah. Balik kepada Allah, balik kepada Rasul. Yang ni sunnahnya Nabi SAW. Itu baru tanda kita sayang kat Nabi. Jangan duduk berselawat time 12 Rabiul Awal saja. Ui, berarak satu perwajah ni. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Habis dah program 12.50. Masuk Zuhur 1-3 minit. Contoh. Berarak 400 orang. Solat Zuhur baki tinggal 13 orang lah. Tu dia mengaku sayang ke Nabi. Bohong tiap-tiap tahun. Ada mai-mai tu nak sambut maulidnya. Lepas tu ruyuk. Tahun depan pula baru mai. Manusia ni memang pembohong lah. Hanya dia tahu sama ada dia bohong ke tidak. Kalau dia mau berubah, insya-Allah dia dapat. Tapi kalau dia tak mau berubah, hantarlah 1000 orang Nabi sekalipun. Pak saudara Nabi duduk sebelah Nabi. Besarkan Nabi. Dengar segala macam ayat Quran. Abi Talib mati kafir. Tu kan. Maka sebab itu kita disuruh taat pada Allah, taat pada Rasul. Ya? Dan apabila kita ada berlainan pendapat atau perbalahan pendapat, maka balik kepada rujuk Quran, rujuk kepada hadis Nabi SAW. Jika kalian benar-benar orang beriman. Tu jaga. Satu cabaran. Kalau kita tak mau ikut sunnah Nabi tu bahaya juga. Dak ustaz. Dak. Duk kata dak macam tu. Dak. Kami duk ikut macam ni, kami duk ikut macam tu. Itu pelik. Sangat-sangat pelik. Okey. Itu An-Nisa surah 4 ayat 59. Perintah kedua. An-Nisa surah 4 ayat 80. Sebahagian daripada ayatnya, may yuti'ir rasul faqad ata' Allah. Siapa yang ikut Rasul, bermaksud dia sudah taat kepada Allah Ta'ala. Apa maksud kalau berlawanan? Siapa tak ikut Rasul, dia sebenarnya sudah engkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudah, selesai. Kenapa ayat ni turun pada surah An-Nisa, surah perempuan? Sebab ketika berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj, hadis sahih, bila Nabi nampak banyak orang perempuan di dalam neraka, maka jawabannya orang perempuan ni bukan salah besar. Orang perempuan dia mencuri tak ada. Makan rasuah tak ada. Merompak jauh sekali. Kan ya?
Minum arak tak ada. Mabuk ketum pun tak ada. Memang tak ada. Cuma kadang-kadang dia tolong rebus bagi laki dia ada. Itu saya pesan jangan buat macam tu perangai tak senonoh. Ya, gitu ya. Lain tapi tak. Rupanya satu ujian orang perempuan. Apa dia? Gagal bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh suaminya. Yang saya buat keputusan pencen nanti nak balik gurun. Ada dusun sikit kat gurun tu, kita buat rumah kecil-kecil di tengah-tengah gurun. Kemudian tu dalam kebun tu, maka nanti kita buatlah tanam musangking ke apa, segala macam lah. Bang, tak nak. Saya anak KL. Tu. Hati-hati orang perempuan ya. Menafikan, engkar, kalau kita baca kitab fiqh lah, engkar dengan ajakan suami untuk berpindah sedang awak nampak banyaknya kebaikan, maka hukumnya dia derhaka, digelar sebagai nusyus terhadap suaminya. Tu bahaya. Itu je. Orang perempuan ujian itu saja. Bukan dia tak bagui, dia bagui. Baca Quran dia lagi panjang dari laki dia. Laki dia tak baca langsung. Puasa sunat ni tak berhenti. Rombongan ya Allah sat masjid Sendayan. Tu kan ya. Madat ni seminggu sekali pi. Contohlah kan. Oi rombongan ni sungguh-sungguh. Baca Yasin, tadarus Quran bersemuka ada, dalam WhatsApp ada. Laki dia tak baca langsung. Tu kan ya. Tapi boleh tahan juga. Dengan laki ni pun tak senonoh. Dia buat perangai tak elok. Dengan laki baca khutbah. Bang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya Allah. Orang perempuan diuji, banyaknya cadangan. Tapi rupanya cadangan dia itu merupakan sebuah keputusan. Laki dia tak boleh bagi cadangan lain lah. Dia kata, bang, saya ada cadangan. Dan kemudian dia sambung balik. Cadangan ditutup. Udah, habis. Tu kan. Jadi orang perempuan untuk bahagia orang perempuan jaga 4. Jaga 4 dulu. Pertama, jaga solat fardu. Solat sunat kalau awak rajin pulun-pulun. Kalau tak apalah. Sebab awak jaga rumah tangga daripada pagi sampai petang penat. Yang kedua, jaga puasa Ramadan. Puasa sunat tak dan. Masak rasa. Masak belahak dengan rasa tu ya. Tu kan. Okay. Laki kuat minta darah. Kan? Yang ketiga, jaga maruah dan kehormatan diri. Ni main masjid ni jaga-jaga sikit. Tambah-tambah awak tu laki tak ada. Jangan duk main masjid sorang-sorang. Ni AJK bukan boleh harap. Betul. Mereka duk tunggu nak tambah seorang lagi je. Kadang-kadang. So, orang perempuan jaga. Saya ni. Jadi saksi ni. Isteri saya. Kadang-kadang dia kecil hati. Isteri pula tu isteri muda. Nanti jangan marah lu. Ya, mereka marah. Ustaz-ustaz tak ada kerja lain. Menikah je. Tak. Isteri saya meninggal. Breast cancer tahun 2021 bulan 3. Jadi saya bulan 5 proses terus ya. 2 bulan. Tu pun PKP kalau tidak 2 minggu ya. Tak apalah. Isteri saya muda. Saya menikah dia umur 28 tahun. Alhamdulillah dapat yang muda. Dia boleh jagalah yang tua ni. Kalau dua-dua kencing manis, siapa nak jaga siapa? Isteri saya, dia muda. Baru 3 tahun menikah dengan saya. Dia pun kecil hati juga. Ada jemaah perempuan ni dia hantar WhatsApp. Tanya soalan ni macam-macam. Tak apalah, kita pun jawab bagus soalan ni. Supaya kita dapat pahala lah kan. So kita pun jawab. Dia kata apa? Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih dia tu dia hantar dalam love. Ada nak panah tikar masuk Zoom satu. Tu. Kita tekan tu love tu jalan dum. Keluar terus kita. Kabi mere dil me. Tu dia jadi gitu. Jangan duk hantar love bunga apa semua tu jangan. Saat ni dia hantar bibir merah tu cap dia buat gitu situ. Ya Allah, hang bini orang. Ustaz pula tu pantang. Tu kan. Jangan. Orang perempuan straight gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akak sihat? Sihat. Alhamdulillah. Ustaz macam mana? Okey. Dah. Selesai gitu. Ustaz. Jangan guna ma'arid li sukun. Ya. Ini dengan laki awak bercakap guna qalqalah. Bang. Haqqa. Gitu. Jangan gitu.
Okey, saja nak bagi tahulah. Maka ikut sunnah Nabi. Pertama solat fardu, yang kedua puasa Ramadan, ketiga kehormatan diri, keempat taat pada suami. Wahai perempuan, sebahagian besar ulama menyebut berpandukan kepada hadis, tanda wanita syurga yang wajahnya nampak di dunia. Dia ahli syurga, tapi wajahnya siap-siap nampak di dunia. Siapa? Seorang isteri apabila dipandang oleh suaminya mendamai dan menyenangkan. Balik-balik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, abang sihat, abang letih. Tu. Ini kita Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuk je lah. Tu. Kan? Ya. Kopi ada kopi. Awak ingat-ingat orang duduk di rumah ni saja. Tu. Sabar, sat saja. Ujian dia sikit ya. Sabar, sat. Kan ya? Bagi kita orang lelaki, bantulah mereka supaya mereka tenteram. Belilah sesekali tudung bawal, tenggiri, kembung, jenahak, apa bagilah sikit. Hadiah untuk mereka. So, itu An-Nisa 480. Hadis ada tak? Hadis sahih segala macam dan sebagainya lah. Jadi insya-Allah lebih kurang dah pukul 9. Maka kita, kesimpulan kita, apa itu sunnah? Sunnah adalah percakapan, perbuatan dan persetujuan daripada Nabi SAW yang berpandu ke hadis yang sahih. Kalau hadis tak sahih, jangan pakai. Kita pula dituntut beramal daripada hidup sampai mati mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Dia tak boleh buat ikut kita saja. Ikut tok guru kami tak. Kalau tok guru awak salah daripada Al-Quran dan As-Sunnah, tinggalkan dia. Tak boleh. Kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Siapa Al-Quran dan Sunnah itu? Berdasarkan kepada tok guru kita yang berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Ada orang kata, Ustaz tak pakai ulama'. Pasal apa tak pakai ulama' pula? Kita bukan bererti Al-Quran. Kita bukan bererti Sunnah. Maka kita ambil daripada ulama' yang berpegang daripada Al-Quran dan Sunnah. Bukan ulama' yang datang bercerita macam penglipur lara. Itu tak mau. Ya, orang duk bagi zikir sampai 1,000, 2,000 kali, 3,000 kali. Tak 33 lepas solat tu pun hang tak buat. Tiba-tiba nak amal sampai 3-4,000 kali dan sebagainya. Jadi tak payahlah. Nabi ni diajak kat kita ikut kelayakan kita. 33 kali tu pun zikir tu rasa minyak luku kepala tu imam. Pasal apa? Laju. Sebelum. Kau ingat kau sebut nama Tuhan. Sebut elok-elok le. Subhanallah. Kau ingat Abu Ya. Tu kan. Iya. Kadang-kadang. So satu-satu buat simple-simple je insya-Allah. Moga-moga Allah bagi jalan kepada kita untuk pegang sunnah Nabi. Dan Nabi janji pada orang yang genggam genggam sunnah di akhir zaman ni macam genggam bara api. Tapi kehadiran dia besok disyafaatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Ada soalan? Okey, baik. Wajib mengikuti. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Maksudnya semua hadis yang sahih kita baca Nabi buat macam ni, kita buat macam ni. Tiba-tiba kita jadi makmum, tok imam kita itu buat tak ikut Nabi. Maka yang pertama, adakah apa yang kita tahu itu sahih ataupun kita tahu itu masih di awang-awangan lagi? Kalau kita tahu itu sahih, maka yang pertama sekali kita boleh tanya tok imam kita. Secara direct, pergi jumpa dia dengan empat mata, jangan jumpa ramai-ramai nanti malu, ya. Jumpa empat mata, tanya tok imam, pasal apa tok imam angkat apa ni? Ada saya jumpa begini. Dia nak angkat tangan tu dia lama dekat orang nak rukuk dah tu. Allahu Akbar. Dia begitu. Kan kita yang tadi kata tok guru silat, yang ni bukan tok guru silat. Kemudian bila sampai last kali kita tanya dia kata, "Dok, tok guru kami kata macam tu." Saya kata itu salah. Maka kalaulah itu jawapan dia,
maka kita sebagai makmum berhak untuk memilih imam lain selain daripada dia. Berhak. Ustaz, Tok Imam tu memang dia bertugas kat situ. Tak apa, pergi cari surau lain dan masjid lain. Kita berhak. Memang kita berhak. Cari Tok Imam yang mana? Tok Imam yang mendapati sunnah tapi berpandukan kepada hadis yang sahih lah. Kita faham dulu. Okey, Nabi buat gini, Nabi buat gini, Nabi buat gini. Maka kita pilih imam yang terbaik. Kenapa? Kata Nabi, imam yang baik ini dia akan masuk syurga dulu dan kita yang paling hampir akan mengikuti dia. Kita akan dekat dengan syurga Allah. Ya? Tapi kita kena tegurlah Tok Imam sebab saya pernah jumpa dengan Tok Imam. Dia baca ni, dia takbir ni. Allahu Akbar. Dia tukar huruf kaf, tukar kepada huruf kha, berubah. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Akhirnya saya mufarakah. Sebab takbiratul ihram tu, itu rukun. Tak boleh salah baca. Ya? Rupa-rupanya dia mengubah. Dia kata memang kami mengaji pakai kha, tak pakai kaf. Itu. Maka kita berhak sebagai makmum. Ya? Untuk memilih imam yang terbaik. Tetapi berpandukan Al-Quran dan As-Sunnahnya Nabi. Wallahu a'lam. Lagi? Sila tuan. Okey, baik. Yang last kali nak, yang pertama syuhada kan, orang mati syahid. Yang kedua ahli qari, yang ketiga dermawan. Orang yang dah reta ni derma. Bila dia derma? Masa dekat-dekat nak pilih pengurusi surau. Masa tu dia derma. Kan dia lobby lah sikit. Kan dia lobby dulu, lepas tu dia naik floor 1, floor 2, floor 3, dia naik gitu. Itu. Dia buat apa? Dia derma. Aku dulu macam ni. Dia bangun di akhirat. Allah tanya, wahai dermawan, kami bagi harta hang lebih banyak daripada orang lain. Apa hang buat? Ya Allah, aku hantar ke surau Perwaja. Aku hantar sekolah tahfiz Ustaz Amran. Aku hantar kepada ibu tu belakang tu. Ibu yang kena tinggal, ibu yang hampir meninggal contohnya. Dan segala macamlah orang miskin aku hantar. Dan aku mencari redamu ya Allah. Allah kata kadzabta, hang bohong. Masa hang pi derma, hang ambil gambar sampai 15 kepin, bagi RM15 ya. Contoh, buat video begitu begini, tunjuk sana sini, sedangkan hang sebenarnya harapkan pujian daripada manusia. Lalu sama juga dia dihempah wajah dia ke tanah, diseret lalu dicampak dalam api neraka Jahannam. Dermawan. Tapi tiga-tiga ni ahli syurga. Kalau dia jaga mana? Ni jaga hati. Dil to pagal hai, dil divana hai. Hati ni boleh jadi gila. Tubuh badan nampak macam orang alim, tapi hati kita out. Setan duduk main kacau. Hang baca panjang sikit. Bagi tahu kat depa hang tu hafal Quran. Hang buh lagu 7 lagu. Soba, Seka, Bayati, Nahwan, lah kali tak ketahuan. Itu. Jaga-jagalah kita ni, takut sangat-sangat, ya. Okey, last. Soalan last. Muslimat tak ada? Nampak senyum macam faham. Tak ada lah. Okey, kalau tak ada, seperti mana biasa saya ceramah ni, selalulah lepas ceramah saya bagi tahu tentang kutipan derma untuk sekolah tahfiz saya. Tuan-tuan perempuan, saya ada sekolah tahfiz, Madrasah Tahfiz Raudah Al-Ilmi. Saya buka 2014, dah 10 tahun dah. Ada pelajar puteri 20 orang, pelajar putera 25 orang. Mereka ni duduk di asrama hafal Quran. Ada 150 pelajar yang ulang alik. Mereka ni belajar Quran, tak sampai tahap hafal lagi. Mereka belajar dulu. Yang 25 tu ini hafal. 45 tu dia hafal. Yang 150 ni dia ulang alik, belajar Quran sahaja. Okey. Jadi kami belanja lebih kurang 50,000 sebulan. Segala macam lah, semua sekali, bayar bangunan, makan, gaji ustaz-ustaz. Saya tak ambil sebab saya ada pendapatan sendiri. Malah saya menggunakan lebih daripada separuh pendapatan saya selama 10 tahun ini untuk alhamdulillah lah, kita share lah dunia dan akhirat.
Sahabat-sahabat ada anak beranak ke, ada segala macam ustaz dan ustazah kami, ada 13 orang staf yang menguruskan itu. Dan yang atas sekali yang jaga operasi itu anak sulung saya. Saya tinggal pergi ceramah, maka dialah tolong jaga, balik nanti saya pergi tengok sat, lepas tu dia jaga sepanjang masa. Ya, kalau siapa-siapa nak jadi seperti golongan yang ketiga tadi, dermawan tapi masuk syurga. Pertama, betulkan niat. Kedua, sedekah dengan segera. Kerana kirim harta kita waktu kita hidup. Besok dah mati, kita tak boleh buat apa dah. Mati, kita tak boleh bawa. Pergi hantar kubur tu, kain kapan tu pun orang pakaikan. Kalau orang biar, macam tu lah kita. Jadi macam bila nak hantar harta ke syurga, hantar ketika kita hidup. Bukan ketika kita mati. Jadi ketika hidup ni, insya-Allah lakukanlah dan jangan jadi golongan menyesal. Yang seperti disebut dalam surah Al-Munafiqun, surah 63 ayat 10. Ya, dia minta balik ke dunia. Bila Allah tanya, hang nak buat apa? Watasaddaq, aku nak sedekah. Jadi siapa-siapa yang nak sedekah malam ni dialu-alukan, tapi saya tak bawa tabung lah. Terpulang. Dah letak tabung lah. Ya, pihak masjid, pihak surau dah letak tabung. InsyaAllah. Kalau ustaz, saya ni duit banyak. Kalau duit banyak, buh banyak. Ya. Sebab ni, dunia ini bukan tempat tinggal. Ni dunia kita. Dunia ini hanya tempat untuk kita meninggal. Sedangkan akhirat itu tempat kita kekal. Kekalnya di sana. Hak di dunia, sikit-sikit cukup. Hantar bagi kekal kat sana. Siapa ada banyak, buh banyak. Tak ikhlas. Siapa ada sikit, buh sikit. Ustaz, duit tak bawa. Pergi pegang je tabung tu. Pegang. Ya Allah, mudahkanlah urusan Ustaz Amran. Cukup. Tak lagi. Lepas tu, start motor balik ambil duit. Doa saja. Mana dia nak turun daripada langit? Contohlah, contoh. Okay. Siapa yang nak nanti, kalau siapa yang nak guna bank, nanti saya akan sharekan maklumat bank dan sebagainya. Saya rasa saya ada share kot. Tak ada lagi lah? Tak ada share lagi ya. Maklumat bank tu boleh ada QR code dan sebagainya lah ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa pasangan hidup kami ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa teman-teman dan jiran-jiran kami ya Allah. Umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpun kami di dalam taman syurga ini ya Allah, himpun kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.